Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dalam Obi TV. Jadi seperti biasa, Obi TV akan kongsikan dua kisah menarik pada setiap minggu. Dan pada minggu ini kita ada kisah apa, Ira? Kisah pertama mengenai Niloufar terkilau, wajah anak dia tersebar. Siapa pula yang sebarkan kan? Ya, kisah betul kedua tu. apa tu, Pika? Kisah kedua kita ada kisah daripada negara seberang. Penyanyi Lesti Kejora maafkan suaminya. Nak tahu kenapa maafkan? Jom kita saksikan Obi TV. Jom. Okey, kita mulakan kisah pertama Obi TV minggu ini dengan kisah yang sensasi. Kisah ni sensasi, orang kata daripada belum lahir sampai dah lahir. Kisah ini melibatkan anak kepada pasangan Niloufar dan PU Reese, iaitu Muhammad Bilal. Dan baru-baru ni kecoh dekat laman TikTok, seorang wanita ni dia berani mati memuat naik wajah anak kepada selebriti tu, iaitu Nur Niloufar. Difahamkan individu itu memuat naik gambar bayi lelaki yang didukung Niloufar ketika berada di sebuah klinik. Perbuatan itu langsung tidak menghormati perasaan dia dan suami, iaitu Haris Ismail. Dan dalam pada itu meninjau akaun Instagram suami kepada Niloufar, iaitu Haris Ismail, dia meluahkan rasa kecewa apabila Bilal menjadi permainan netizen sejak tersebar foto anaknya dekat laman TikTok. Betul tu. Sebab apa saya tengok pun memang agak keterlaluan segelintir netizen ni kan. Mana je lah ibu bapa yang tak tersinggung apabila melihat wajah ni, orang kata masih lagi bayi, belum lagi dosa, dah dipermainkan, dah diteror dengan macam-macam rupa. Sebab bagi saya isu anak ni agak sensitif dan tidak boleh dibuat main. Sebab setiap keluarga kan mempunyai privacy dia sendiri. Sebab bagi saya tu anak dia. Dah orang kata itu hak dia. Betul tak, Ira? Betul tu. Tapi apa yang individu tu dapat kalau disebarkan gambar anak Niloufar kan? Adakah dia dapat trofi? Tapi tak apalah, Ira, kita doakan agar pasangan ini tabah menghadapi ujian ini. Sebab saya tahu pasangan ni antara artis yang sering dikecam, kata dah lali dah. So kali ini mungkin isu ni berat dan kita doakan sama-sama semakin kuat. Okey, daripada berita tempatan kini kita beralih ke berita luar negara, tapi seberang lah kali ni. Berita kedua melibatkan penyanyi dangdut Indonesia yang hangat diperkatakan menjadi buah mulut orang ramai sejak orang kata berminggu-minggu lalu, di mana pergolakan rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar. Betul tu. Selepas lebih 2 minggu kontroversi rumah tangga pelakon Rizky Billar yang didakwa melakukan keganasan rumah tangga terhadap isterinya, iaitu Lesti Kejora, akhirnya Rizky pun dah ditahan polis. Difahamkan Rizky ditahan selama 20 hari bermula Khamis lalu bagi membantu siasatan dakwaan keganasan rumah tangga terhadap isterinya. Kisah dia begini tau, Pika. Sekitar minggu lalu Lesti mendakwa suami dia curang. Rizky dikatakan mula bertindak agresif dengan memukul dan menolak Lesti di atas katil sebelum mencekiknya sehingga wanita tu jatuh dekat atas lantai. Mungkin disebabkan yang itulah kot kecederaan dia. Teruk betul lah, Ira. Sebab saya harap kalau macam suami pandai barang ni, kita kalau boleh cepat-cepatlah bertaubat. Sebab apa? Sikap pandai barang ini boleh mencederakan, bukan kata isteri, anak, mak ayah, itu yang bahaya tu. So, sebaiknya kalau apa-apa masalah eloklah kita bincang dulu. Betul tak, Ira? Betul tu. Dan baru-baru ni selepas Lesti pulang daripada menunaikan umrah, dia nekat untuk menarik semula laporan polis yang dibuat berhubung dakwa kekerasan rumah tangga terhadap suaminya itu. Katanya keputusan tu dibuat demi anak mereka, iaitu Muhammad Lesrar Al-Fatih Billar yang kini berusia 9 bulan. Yelah, maybe dia tak nak anak dia membesar tanpa seorang ayah. Dan difahamkan juga, Ira, Rizky sebenarnya dah minta maaf pada kedua ibu bapa dan keluarga Lesti. Bukan itu sahaja, Lesti juga meletakkan beberapa syarat hal penting dalam persetujuan perdamaian mereka berdua. Kata Lesti lagi, ada beberapa isi penting dalam perjanjian mereka. Kalau Rizky melanggar peraturan tersebut, Lesti berhak membawa perkara itu ke mahkamah. Sesuai perjanjian, perkara ini tidak akan berlaku lagi. Ya, dan apa-apa pun kita doakan agar perkahwinan mereka, orang kata, makin pulih, makin elok dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah, kita mulakan berita Obi TV yang pertama pada minggu ini. Kisah ini rasanya bukan pertama kali untuk saya sampaikan mengenai kisah yang seram-seram. Tapi kali ni seram tu berlaku sendiri dekat anak perempuan Shakila. Pelakon tu memang seram betul. Apa jadi, Ira? Bila saya tengok video tu sendiri dekat media sosial, Shakila Koril ni memang meremang bulu roma saya tahu. Macam takut je nak habiskan video tu. Sebab saya tak boleh lah, saya memang lemah semangat. Betul, samalah saya. Sebab saya bukan lemah semangat saja, lemah segala-galanya. Dan
terbaru, Shakila membuat naik sebuah video ketika dia bersama anaknya Aminah bercuti di Pulau Pinang dan menginap di sebuah hotel di sana, Ira. Dan tiba-tiba Aminah Sofian secara spontan menunjukkan rakan yang berada di dalam bilik hotel tersebut. Siapa je tak takut bila tiba-tiba tunjuk kawan. Kalau saya memang tidur terus. Tak cakap dah Saya lari. Tapi sebenarnya difahamkan Shakila bahkan meninggalkan anak kesayangan itu selama 5 hari atas tuntutan kerja. Jadi sebabkan nak elakkan orang kata anak dia rindu, dia pun mengambil keputusan membawa Aminah ni pergi bercuti, check in hotel. Namun siapa sangka momen yang sepatutnya orang kata bahagia, spend time together akhirnya bertukar menjadi pengalaman seram buat mereka apabila Aminah menunjukkan rakannya di bilik hotel. Siapa rakan dia tu? Itulah tu, menerusi video yang dimuatkan oleh Shakila dekat TikTok, anaknya mengatakan bahawa rakannya yang bernama Comot sedang memarahinya. Si ada nama kan. Dan lebih seram lagi apabila Shakila tidak melihat sesiapa pun dekat dalam bilik hotel tersebut dan membuatkan dia meremang bulu roma. Shakila bagaimanapun tidak berkongsi lebih lanjut mengenai hotel tersebut. Ya, betul. Dan mendengar di ruangan komen, rata-rata netizen mengatakan bahawa dia melihat sendiri bayang-bayang di belakang Aminah. Kalau tengok tu ada bayang-bayang. Kalau lah korang tengok sini, cuba korang pergi tengok balik kat TikTok Shakila. Sebab apa? Sebab saya memang tak berani. Awak berani tak? Saya tak berani. Tapi diorang kata ada 2 bayang-bayang. Betul ke? Okey, berita Obi TV yang seterusnya. Berita kedua ni agak macam unik dan pelik jugalah kan. Berita seterusnya membabitkan pelakon cantik yang berdarah kacukan iaitu Amelia Henderson. Yang peliknya kan Bika, kecerahan ketiak Amelia pun boleh jadi isu dalam kalangan netizen kali ni. Itulah kan, sampai hal ketiak ni pun nak diperdebatkan. Semuanya bermula apabila netizen meninggalkan di ruangan komen TikTok Amelia bertanyakan mengenai ubat untuk memutihkan ketiak. Macam pertanyaan tu. Dan Amelia sendiri respon yang dia tidak mengambil sebarang ubat-ubatan untuk memutih atau mencerahkan ketiak dia. Macam korang tahu, dia kan berdarah kacukan. Dan tidak seharusnya timbul perbandingan pencerahan bahagian tubuhnya. Betul tu. Dan wartawan kami di Obula sempatlah tanya kepada Amelia mengenai isu ini. Adakah dia bakal melancarkan produk ketiak selepas ini? Tapi Amelia memaklumkan bahawa saya belum ada terfikir lagi nak keluarkan produk ketiak sebab saya rasa bab-bab kecerahan ketiak ni saya tak berapa sokong. Sebab sebagai seorang yang berdarah campur ni, janganlah bandingkan kecerahan saya sebab memang saya tak makan ubat apa-apa. Dan buat apa saya nak memiliki ketiak putih? Memang saya dah macam tu, natural born. Natural beauty. Gitu. Macam kita tengok kan Amelia ni kan, dia macam tenang je melayan komen-komen netizen dekat media sosial kan. Dan dia ada cakap yang selagi netizen tak sentuh isu keluarga atau kawan rapatnya, dia boleh pejam mata dan pekakkan telinga. Bagus betul Amelia ni. Sebab saya memang suka dia sejak daripada kecil lagi. Dia masuk majalah ke apa semua kan. Dan lakonan dia sekarang pun memang mantap. Tapi betul juga cakap Amelia, kita jangan taksub sangatlah dengan memiliki kulit cerah ke, nak cerah ketiak ke. Sebab apa? Cerah tu pun boleh hitam. Hitam ke cerah tak kisah. Apa yang penting hati. Gitu. Hati jangan kena hitam, kena putih. Gitu. Okey, kita mulakan kisah Obi TV yang pertama pada minggu ini dengan kisah negara seberang iaitu di Thailand. Saya rasa kisah ni bukan pertama kali berlaku sebab dekat Malaysia sendiri pun ada kisah macam ni. Kes ini melibatkan kegiatan klinik pergigian secara haram yang dilakukan dalam kereta sahaja, Ira. Dan lebih teruk lagi, Ira, wanita ini memilih lokasi dia di mana tahu tak? Di pusat beli belah sebagai orang kata tempat kegiatan haram dia. Memang pandai betul strategi. Itulah tu, lokasi dia memang strategi. Dan menurut pegawai polis, kewujudan klinik itu disedari oleh pihaknya selepas sebuah iklan keluar di media sosial. Wanita dikenali sebagai Pontera, 29 tahun, menjalankan operasi klinik gigi secara haram itu di daerah Taling Chan. Dalam usaha menangkap wanita berkenaan, seorang pegawai telah menyamar sebagai seorang pelanggan dan membuat temu janji dengannya. Bijak polis. Hasil penyamaran tersebut kemudian berjaya membekas Pontera ini ketika dia orang kata nak pergi bekerja di parking kereta. Dan
pegawai yang terlibat turut merampas alatan pergigian yang bernilai lebih kurang 50,000 baht dalam RM6,000 plus minus macam tu Ira. Banyak juga tu kan kena rampas. Banyak juga boleh tahan. Dia tak payah bayar sewa kedai. Betul, parking pun mungkin dalam RM10 macam tu kan. Tapi itulah Ira, saya nak ingatkan pada orang ramai, janganlah berani-berani cuba untuk buat braces murah macam ni. Sebab apa? Orang kata gigi korang tu ada satu je. Jadi pergilah ke klinik pergigian dan jumpa dengan doktor yang DET Ralph. Sebab apa? Nanti tak pasal-pasal lah gigi korang rosak dan tak pasal-pasal nanti kena pakai gigi palsu. Silap nanti gigi pun kena tukar gigi harimau. Terus sangat tu. Okey, baiklah, kita beralih kepada Obi TV cerita yang kedua pula, di mana kisah ini berkaitan dengan pelakon Zarina Zainuddin yang melibatkan kedua anaknya yang autism, iaitu Azal dan Aziz. Sebab orang kata satu Malaysia akan tahu memang Kak Zarina kita ni memang sangat struggle dalam membesarkan kedua-dua anak lelakinya ni, Ira. Betul tak? Betul tu. Sebelum ni saya pernah tengok Zarina Zainuddin sampai menangis ketika melihat anaknya itu mengamuk dan memukul badan sendiri. Dan terbaru ni, pelakon ini meluahkan rasa terkilan terhadap sikap individu yang tidak bertanggungjawab menyuntik informasi anaknya dengan perkataan yang tidak sepatutnya di laman Wikipedia. Betul tu. Sebab apa? Sebab saya tengok pun memang keterlaluan lah kan. Dan Zainal mengatakan bahawa dia hanya tahu perkara ini apabila ditunjuk oleh anaknya Azal. Hati mana ibu orang kata tak tersentak apabila anaknya diperkatakan dengan perkataan gila. Dan Zarina juga menangkan sambil memeluk Azal. Sebab saja anaknya memberitahu perkara ini. Orang kata anak dia faham je, Ira. Sebab dia yang tunjuk. Betul tu. Sejurus itu Zarina cuba untuk menenangkan anaknya dengan berkata, saya kata Azal tak gila. Azal dan Abang Aziz anak istimewa, anak ibu. Allah ada. Biar orang kata apa, tapi Allah ada. Kalau Azal saya ibu, jangan sedih tau. Bukan itu saja, Ira. Rata-rata rakyat artis serta peminat tidak bersetuju dengan tindakan individu berkenaan. Malah ada juga yang di antara mereka meminta agar Zarina kata melaporkan perkara terbabit kepada pihak berkuasa. Sebab apa? Sebab nak bagi pengajaran untuk orang-orang macam ni kan. Betul tu. Saya pun setuju tau. Perkara macam ni tak boleh mengambil mudah tau. Ini dah dikira jenayah cyber sehingga mendatangkan kesan kepada mangsa. Betul. Kami pun tahulah Zarina Zainuddin memang seorang ibu yang kuat. Dan kami sama-sama mendoakan agar Zarina Zainuddin diberikan ketabahan dalam membesarkan anak-anak. Okey, sekian saja Obi TV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Betul tu. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best, jangan lupa subscribe YouTube Oh Bulan Official dan jangan lupa follow Twitter Oh Bulan tau. Ya, dan sekali lagi kita nak ingatkan penonton di rumah, Obi TV bersiaran seperti biasa setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Ira Zahira. Saya Syafiqah Sarmi. Sampai berjumpa lagi. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.